Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kumpulan kami ialah pencemaran air. Artikel yang dipilih sebagai rujukan ialah kajian tentang pencemaran air terhadap komuniti orang asli di Tasik Chini Pahang. Pencemaran air merupakan salah satu masalah alam sekitar yang boleh menghalang pembangunan lestari. Pada data pada tahun 2016 dan 2017 menunjukkan bahawa kualiti air sungai di negara Malaysia berada di indeks kualiti air kelas 2 dan kelas 3. Pencemaran air yang bermaksud perubahan yang berlaku terhadap air dari segi kandungan atau warna serta sifat kimia yang disebabkan oleh bahan-bahan pencemar akibat kegiatan manusia. Air merupakan sumber penting kepada manusia dan juga kehidupan lain di muka bumi ini. Ini kerana kira-kira 70% permukaan bumi adalah diliputi air. Terdapat beberapa faktor kesan dan juga langkah yang berkaitan dengan pencemaran air yang akan kami huraikan. Latar belakang kajian. Air merupakan satu sistem yang penting yang mana membantu manusia untuk meneruskan kehidupan. Air terdiri daripada sumber-sumber bersih seperti air sungai, air tasik dan air terjun. Sumber air ini adalah sangat penting bagi kegunaan aktiviti domestik manusia. Manakala pencemaran air pula merujuk kepada satu permasalahan yang mana berlakunya perubahan dari segi warna air. Hal ini dikatakan demikian kerana air yang tercemar akan berubah warna dan sifat seperti berwarna coklat. Keadaan air seperti ini menandakan bahawa air sudah tercemar dan sudah bercampur dengan bahan pencemar yang lain. Pencemaran air selalunya berlaku adalah disebabkan oleh aktiviti manusia itu sendiri. Oleh itu, air amatlah penting kepada semua jenis lapisan masyarakat kerana ianya dapat menjamin kelangsungan hidup dalam jangka tempoh masa yang lama. Isu alam sekitar bukan sesuatu perkara yang asing bagi sesebuah negara, terutamanya isu yang melibatkan pencemaran air. Pencemaran alam sekitar yang meliputi pelbagai aspek pencemaran seperti udara, pencemaran bau dan pelbagai lagi pencemaran. Menurut laporan kualiti alam sekitar 2004, Sungai Pinang yang mengalami kadar pencemaran kekal dan paling kotor sepanjang tahun di negara Malaysia. Air Sungai Pinang adalah tidak sesuai untuk dijadikan sumber minum kepada masyarakat. Menurut Jabatan Alam Sekitar 2013 memaklumkan bahawa punca pencemaran sungai tersebut adalah akibat daripada pelepasan dari kawasan perindustrian dan loji pengolahan kumbahan. Menurut Jabatan Alam Sekitar 2017 pula mengatakan bahawa tingkah laku manusia yang tidak bertanggungjawab seperti melaksanakan projek pembangunan akan menyebabkan pencemaran sungai, di mana pencemaran ini akan mengurangkan populasi ikan. Menurut kajian Ismail 2010, komuniti merupakan ejen dalam membantu kerajaan dalam mengurangkan masalah pencemaran sungai, lebih-lebih lagi kepada komuniti yang tinggal hampir di kawasan sungai. Menurut Nur Razwan dan Syamsuddin 2018 mengatakan juga bahawa sesebuah bandar itu mengalami proses urbanisasi, migrasi dan pertumbuhan penduduk. Seterusnya ialah metodologi. Metodologi merupakan kaedah yang digunakan dalam mengkaji masalah yang dijadikan isu dalam kajian ini. Oleh itu, dalam menghasilkan kajian ini, kami menggunakan kaedah kuantitatif iaitu melalui soal sidik dan pengumpulan data. Melalui soal sidik ini, kami menyediakan soalan yang berkaitan dengan isu yang mempunyai punca, kesan dan langkah penyelesaian. Kemudian kami edarkan bahan tersebut kepada kumpulan sasaran kami untuk dijawab. Bagi kaedah pengumpulan data pula, kami menggunakan rujukan internet untuk mengkaji, iaitu merujuk kepada kajian yang lepas yang dibuat oleh pengkaji luar berdasarkan kajian yang telah dijalankan oleh mereka. Punca pencemaran air adalah pembuangan sisa kumbahan yang tidak sempurna. Seramai 6 orang responden memilih kategori sangat setuju bersamaan 20% dan seramai 22 orang responden memilih kategori setuju bersamaan 73.3%. Sementara itu, seramai 2 orang responden memilih kategori tidak setuju bersamaan
6.7%. Kadar min ialah 2.3. Ini membuktikan kebanyakan responden setuju bahawa pembuangan sisa kumbahan tidak sempurna adalah menjadi punca berlakunya pencemaran air. Punca pencemaran air yang kedua ialah pembukaan dan penerokaan tanah yang tidak terkawal. Selama 20 orang responden memilih kategori sangat setuju bersamaan 90% dan selama 2 orang responden memilih kategori setuju bersamaan 6.7%. Sementara itu, selama 1 orang responden memilih kategori tidak setuju bersamaan 3.3%. Bagi min pula sebanyak 2.9 dan membuktikan responden sangat setuju bahawa punca pencemaran air disebabkan oleh pembukaan dan penerokaan tanah secara tidak terkawal seperti aktiviti penebangan pokok. Punca pencemaran air yang ketiga ialah penggunaan racun serangga dan baja kimia berlebihan. Selama 12 orang responden memilih kategori sangat setuju bersamaan 40%. Manakala untuk kategori setuju selama 15 orang responden bersamaan dengan 50%. Seterusnya selama 3 orang responden juga memilih kategori tidak setuju bersamaan dengan 10%. Bagian min pula sebanyak 2.3 dan membuktikan responden setuju bahawa penggunaan racun serangga dan baja kimia berlebihan menjadi punca pencemaran air. Penggunaan racun serangga dan baja kimia berlebihan seperti racun rumpai dan racun kulat. Punca pencemaran air yang keempat ialah pengaliran dan pembuangan sisa perindustrian. Selama 4 orang responden memilih kategori sangat setuju bersamaan 13.3% dan selama 23 orang responden memilih kategori setuju bersamaan 76.6%, manakala selama 3 orang responden memilih kategori tidak setuju bersamaan 10%. Bagi min pula sebanyak 2.0 dan membuktikan responden setuju bahawa punca pengaliran dan pembuangan sisa perindustrian. Sisa toksik dari industri boleh menyebabkan nilai pH air sungai menjadi tinggi, akibatnya berlaku pencemaran air. Terdapat beberapa kesan daripada pencemaran tersebut, iaitu yang pertama ialah sumber bekalan air bersih terjejas. Perkara ini disebabkan kemerosotan kualiti air menyebabkan bekalan air terganggu. Ini juga menyebabkan orang awam mengalami masalah dalam mendapatkan air yang bersih sementara penambahbaikan sedang dibuat. Namun, ia turut menjadi beban kepada pihak pengurusan untuk memastikan orang awam mendapatkan hak mereka sebagai pengguna untuk memiliki air yang berkualiti. Seterusnya ialah memberi kesan buruk kepada ekosistem akuatik terganggu. Terdapat banyak kehidupan akuatik seperti kumpulan ikan, tumbuhan akuatik, amfibia dan reptilia yang hidup di dalam air akan mati malah tidak lagi tumbuh di kawasan air yang tercemar. Ini juga akan mengganggu keindahan yang ada pada tasik atau sungai tersebut. Selain itu, memberi kesan dengan menjejaskan kesihatan manusia. Kerap menghidu bau, busuk dan toksik pada air tercemar itu akan mengganggu sistem saraf dalam badan. Perkara ini akan mewujudkan penyakit yang berbahaya sehingga membawa maut. Kesan daripada itu, masyarakat perlu mengambil berat kepada kesihatan mereka dengan membuat pemeriksaan kesihatan dengan kerap. Aktiviti domestik terjejas juga merupakan kesan daripada pencemaran air. Pencemaran yang berlaku menyebabkan kawasan tersebut tidak dapat diselamatkan. Perkara ini mengganggu segala aktiviti pembangunan di kawasan yang terlibat, malah berkemungkinan dijadikan tempat yang tidak selamat untuk melakukan pembangunan. Akhir sekali, aktiviti ekonomi juga turut terjejas disebabkan pencemaran tersebut. Ini kerana kawasan yang tercemar itu memberi kesihatan yang buruk kepada penduduk untuk tinggal malah melakukan perniagaan yang menggunakan sumber air yang tercemar. Oleh itu, aktiviti perniagaan tidak dapat dijalankan sehingga memberi kesan kepada pendapatan penduduk. Langkah untuk mengatasi pencemaran air yang pertama adalah melalui penguatkuasaan undang-undang. Hal ini dikatakan demikian kerana kerajaan
mampu mengawal aktiviti manusia melalui penguatkuasaan undang-undang yang dilakukan. Sebagai contoh, aktiviti pembuangan sisa toksik secara haram ke dalam sungai membolehkan kerajaan mengenakan kompaun atau denda yang tinggi. Keadaan ini akan menyebabkan masyarakat atau pihak-pihak yang berwajib berasa takut untuk melakukan kesalahan tersebut kerana kompaun yang dikenakan adalah tinggi dan tidak mampu untuk dibayar oleh mereka sama ada dari segi syarikat maupun individu. Langkah terakhir yang boleh diambil bagi mengelakkan pencemaran sungai berlaku adalah melalui pemeliharaan dan pemuliharaan semula sungai. Hal ini dikatakan demikian kerana keadaan sungai yang bersih akan menggalakkan udara yang segar. Selain itu, sungai yang bersih juga dapat menjamin kepada kelangsungan hidupan akuatik. Sebagai contoh, melalui aktiviti pengutipan sampah sarap di kawasan sekitar sungai dapat menggalakkan keadaan sungai bersih dan masyarakat dapat menghirup udara yang segar. Oleh itu, wajarlah semua pihak untuk menjaga kebersihan sungai supaya ianya dapat memberi manfaat kepada semua lapisan masyarakat, tidak kira dari segi fizikal dan mental. Seterusnya ialah bahagian cadangan. Namun ini tidak dilaporkan pada laporan kami. Namun saya akan huraikan sedikit pada bahagian ini. Antara cadangannya ialah masyarakat perlu mengubah sikap supaya lebih mementingkan alam sekitar. Perkara ini seharusnya sudah diajar dari kecil lagi supaya dijadikan amalan. Oleh itu, ibu bapa perlu mainkan peranan yang penting bagi memberi kesedaran kepada anak-anak mereka tentang menjaga kebersihan alam sekitar. Seterusnya ialah melalui pendidikan. Pihak sekolah dan pihak guru seharusnya lebih memperbanyakkan aktiviti yang melibatkan alam sekitar seperti aktiviti gotong royong membersihkan kawasan, menanam pokok ataupun dan sebagainya. Seterusnya ialah melalui media masa. Platform media masa sepatutnya digunakan untuk berkongsi maklumat tentang masalah pencemaran yang telah berlaku. Ini adalah bagi memberi kesedaran kepada mereka bahawa terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan pencemaran itu dan kesan akibat daripada pencemaran itu. Masyarakat juga yang menggunakan platform ini akan mengetahui juga langkah-langkah yang boleh dilakukan bagi mengurangkan pencemaran yang berlaku, terutamanya pencemaran sungai. Pencemaran sememangnya merupakan masalah yang semakin lama semakin membarah dalam keadaan alam sekitar di negara kita ini. Ia bukan sahaja memberi ancaman kepada alam sekitar, malah ia juga memberi ancaman secara terus terhadap sumber air bersih. Daripada dapatan kajian yang kami peroleh, terbukti bahaya pencemaran air bukan sahaja pada alam sekitar itu sendiri, malah juga pada manusia yang memerlukan sumber air bersih untuk hidup. Kes-kes keracunan makanan, wabak penyakit dan juga kematian boleh dihindari jika usaha mengatasi pencemaran air ini dapat dijalankan secara sistematik dan telus. Beberapa faktor yang menjadi punca berlakunya pencemaran air, antara faktornya ialah pembukaan dan penerokaan tanah yang tidak terkawal, pembuangan sisa kumbahan yang tidak sempurna, penggunaan racun serangga dan baja kimia berlebihan, dan pengaliran dan pembuangan sisa perindustrian. Faktor-faktor ini terbukti menyumbang terus dalam mencemarkan sumber air. Tambahan pula, kami juga telah meninjau cabaran-cabaran yang dihadapi dalam usaha mengatasi pencemaran air ini.